Okay, sambungan kepada bab 4 gabungan 4.2. Okey. So kita masuk kepada gabungan. Okey, untuk pilih atur, sebelum ni kita dah belajar kalau pilih atur, kita pilih dan atur. Dan setiap susunan tu kita ambil kira lah. Okey, contoh kalau ambil yang ni disusun. Okey, so pilih atur antara 3 orang ni, macam mana kita nak susun dia, nak pilih kemudian kita nak susun dia. So untuk yang pertama, okay, dia dapat outcome dia ialah Akif dengan Wong. Yang kedua Akif dengan Chelby. Okay, yang ketiga Wong dengan Akif. Keempat Wong dengan Chelby. Yang kelima Chelby dengan Akif. Dan yang keenam, okay, untuk pilih atur dia akan dapat Chelby dengan Wong. Okay, tapi untuk gabungan, okay, tu pilih atur Kalau gabungan, okay, apa yang membezakan pilih atur dengan gabungan? Okay, untuk gabungan, gabung kalau orang yang sama, dia dah kira sebagai satu hasil. Okay, contoh awak tengok sini Akif dengan Wong. Okay, untuk pilih atur, ada tak lagi orang yang sama juga? Untuk bahagian pilih atur ni. Ada kan kat sini kan? Orang yang sama, iaitu Wong dengan Akif kat situ. Tapi sebab kita ambil pilih dan susun, jadi Akif jadi orang pertama, Wong jadi orang yang kedua. Okay, untuk hasil yang berikutnya tu, Wong dengan Akif, Wong jadi orang yang pertama dan Akif jadi orang yang kedua. Kedudukan diambil kira. Siapa orang pertama, siapa orang kedua. Okay, tapi untuk gabungan, okay, orang yang sama itu hanya dikira sebagai satu sahaja gabungan. Dia tak kira kedudukan. Siapa orang pertama, siapa orang kedua, dia tak kira. Asalkan itu orang dia kira sebagai satu pasangan, satu gabungan. So, untuk gabungan, okay, kalau macam ni kan, dia ada dua kan, Akif dengan Wong kan. Tapi dia hanya dikira sebagai satu saja. So, dia hanya ambil satu sahaja kesudahan. So, Akif dengan Wong. Okay, boleh? Okay, tengok yang apa lagi yang ada kat sini. Okay, ada Akif dengan Chelby. Ni, Akif dengan Chelby. Orang yang sama kan? Okay, tapi dalam pilih atur, dia ialah dua kesudahan, dua outcomes. Okay, tapi untuk gabungan, orang yang sama, kedudukannya tak ambil kira. Dia asalkan orang itu yang sama, dia terus ambil jadi sebagai satu kesudahan. So, dia akan jadi Akif dengan Chelby. Dia kira sebagai satu gabungan. Okay. Kemudian, Chelby dengan Wong. Nampak ni? Yang ni. Dengan yang ni. Okay. Yang ini pilih atur. Kedudukan je beza. Okay. Tapi untuk gabungan, dia dikira sebagai satu saja gabungan. So, Wong dengan Chelby. Okay. So, untuk pilih atur, hasilnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 cara. Okay, tapi kalau untuk gabungan, dia jadi berapa? Dia hanya ada 3 sahaja. Okay. Okay, nampak tak ni? Pilih atur, dia kira susunan tu. Siapa orang pertama, siapa orang kedua.
Tapi kalau gabungan, tak ada. Dia tak diikut kedudukan. Ambil je. Orang tu dah, kita dah jadikan satu pasangan, tak boleh ambil lagi. Boleh? Faham tak ni gabungan? Apa maksud gabungan? Faham cikgu. Faham Okay. So, untuk pilihan tu, kita guna N, P, R. Okay. So, untuk gabungan, kita akan guna formula N, C, R. Daripada 3 orang, dia hanya nak pilih 2. So, dia jadi 3P2. So, kalau gabungan, dia akan jadi 3C2. Okay. So, tekan kalkulator. N 3 P2. Okay, jawapan dia 6. Okay, untuk pilih atur. Okay, kalau untuk gabungan, so 3 C 2. So jawapan dia 3. So ni lah jawapan dia. Okay, boleh? Boleh faham Okay, next. Itu beza di antara pilih atur dengan gabungan. So hari ni kita masuk pada tajuk gabungan. Okay. Nah ni hasilnya Akif dengan Wong sebab dia orang yang sama. So dikira sebagai satu hasil. Okay. So sama juga Akif dengan Cevi dengan Akif orang yang sama, gabungan orang yang sama. So dikira sebagai satu. Okay. Wong dengan Cevi sama juga. Orang yang sama. Cuma yang seorang depan, seorang belakang. Ditukar kedudukan je. So satu. So kedudukannya semua ada 3 cara susun. Okay. Itu dipanggil sebagai gabungan. Okay. Itu perbezaan dia antara pilih atur dengan gabungan. Okay. Okay, ni formula dia. Okay. Terus tekan kalkulator je pun tak apa. Buat just tulis je formula dia depan, lepas tu bagi je hasil dia berapa. Okay. Kalau untuk ni, latihankan diri tu, nyatakan situasi yang berikut. Okay. Untuk soalan 4.6 ni, okay, soalan ini ialah soalan sama ada pilih atur atau gabungan. Okay, awak rasa soalan ni soalan apa? Gabungan kot cikgu. Betul. So, soalan ni ialah gabungan sebab sebuah syarikat television menawarkan pelanggan, dia tawarkan kepada customer dia suruh pilih 7 saluran daripada 18 saluran. Okay. Kalau kita nak pilih, adakah customer tu akan pilih channel pertama dia nak apa, channel kedua, mesti 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adakah dia akan pilih Astro dulu depan? Lepas tu yang kedua dia mesti pilih ada contoh HBO, ada kartun. Pilihlah, masukkan dia kat situ. Okay, dia suruh pilih. Okay, so pilih adakah syarikat tu kata ikut keutamaan. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, tak ada kan? Okay, kalau dia kata ikut keutamaan dia, apa yang dia suka. Contoh dia suka movie, so dia akan susun lah nombor 1 ni movie, kedua ni movie, yang ketiga yang belakang-belakang tu semua dia ambil saluran yang tak ada kaitan lah. Sama ada kartun ke, dokumentari ke. Tapi yang ni dia suruh pilih
7 saluran daripada 18. So ini gabungan lah. Bukan piliatur. Okay, so ini ialah gabungan. Ya, gabungan mana yang dia ambil? So ada daripada 18 saluran yang ditawarkan. So dia akan guna C ke P. So gabungan kita guna C lah. So 18 C 7. Okay. So 18 C 7. C 7. So dapat 3, 1, 8, 2, 4. Yang ini package kan. Dia tak ada cakap suruh susun ikut keutamaan apa yang dia minat. So gabungan lah ni soalan ni. Boleh faham Okay, ni contoh 15. Okay, dalam sebuah kelab 3 orang ahli perlu dipilih. So ada dia nak pilih 3 saja yang dia nak ambil. Okay, daripada berapa orang? Calon dia ada 10 orang. So kita just ambil je lah 10 C 3. Ni dia ambil ni 10 C 3. Okay, tekan kalkulator terus dapat 120. Okay, daripada 10 kita nak hanya 3. Next ni. Dari bilangan cara segitiga yang dapat dibentuk daripada bucu-bucu sebuah hexagon. Okay, hexagon ada 6 bucu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Daripada 6 bucu ni, dia suruh bentuk sebuah segi 3. Segitiga ada berapa bucu? Ada 3 bucu. So, dia akan ambil 3 bucu daripada situ. Okay, mungkin dia ambil sini. Ni dengan ni. Okay, 1. Ataupun dia ambil ni. Ni dengan ni. Okay. Atau dia ambil ni dengan ni. Atau ni dengan ni. Dan dia untuk jadikan segitiga lah. Atau ni dengan ni. Ada banyak lah. Takkan orang nak lukis semua. Okay, so cara dia ialah jumlah keseluruhan bucu semua sekali ada 6 jumlah keseluruhan, tapi hanya dia nak jadikan sebagai segitiga 3 saja. So kita ambil lah 6 C 3. So jawapan dia dapatlah 20. Daripada total 6 bucu. So untuk gabungan, kita gabungkan hanya untuk gabung jadikan 3 sahaja bucu untuk segitiga. Okay. Dia sama juga pilih atur dengan gabungan. So untuk gabungan ni pun dia juga ada syarat. Okay. Ni syarat tertentu. Ikut syarat dia. Okay. Tengok contoh syarat. Okay, yang ni macam mana? Okay, satu pasukan bola sepak. Okay. Terdiri daripada 17 orang pemain tempatan dan 3 orang pemain import. Dia ada 17 orang pemain tempatan dan 3 pemain import. Okay. Seorang jurulatih, okay, dia perlu pilih untuk 11 orang pemain utama untuk bertanding dalam perlawanan dengan mengambil 2 orang pemain import. So jurulatih ni dia nak bentuk satu pasukan bola sepak dia daripada yang dia nak ialah mesti 11 orang. Daripada 11 orang tu mesti 2 pemain import. Selebihnya itu kisahlah. Yang ni syarat utama dia mesti 2 pemain import. Tapi mesti cukup 11 orang. So kita tengok pada syarat dia lah. Kita susun dulu syarat dia. So pemain import
yang dia mesti pilih ialah 2 orang. So pemain import ada berapa orang? Pemain import ada 3. So ini ialah gabungan. So daripada 3 orang pemain import, yang hanya dia perlu pilih ialah hanya 2 orang sahaja. So 3C2A. Tak cukup kan? Sebab kalau pemain import je dia susun, baru ada dua. So baki lagi ada berapa lagi baki? 9 tempat lagi. Okay. So darab dengan, so 9 tempat ni siapa nak isi? So kita ambil pemain tempatan. Import tu kita dah tu. Jangan campurkan import dengan tempatan. Kita hasil dengan dia. So import dah 3C2. Okay. So yang selebihnya tu ada lagi 9 tempat. So berapa pemain tempatan? Ada 17. So berapa tempat yang dia nak isi? Berapa tempat gabungan? Hanya ada 9. Okay. 7, 2, 9, 3, 0. Okay. Ini 3C2. So masuk dalam formula. So N ialah 3 faktorial per dengan R dia yang kat bawah tu 2. So 2 faktorial. Okay, kurungan 3 tolak 2 faktorial. Nah, awak gantikan je. Masukkan dalam ni. R tu apa, N tu apa. Ikut pada depan ni. Okay. 5 buah buku buku yang berbeza akan dibagikan pada 3 orang murid. Orang pertama mesti 2 buku. Okay. Orang yang kedua 2 buku juga. 2 buku. Okay. Kemudian orang yang ketiga 1 buku. Okay. So cara dia, yang pertama, so 5C2. Katakan, sebab ni gabungan kan. So orang yang kedua, katakan buku yang depan yang orang tu dah ambil, baki hanya ada 3 buku kan. So 3C2. Okay. So darabkan dengan buku yang tinggal hanya 1 buku. Sebab yang depan semua dah ambil 2. So tinggal 1 saja baki. So 1C dia nak 1 saja. So jumlah semua sekali berapa dapat? 30. Dapat 30. Okay. Thank you. So jawapan dia ialah 30. Boleh? Okay, next. Okay, dalam satu peperiksaan hingga dikendaki menjawab 2 soalan daripada 3 soalan bahagian A. Okay, dia ada bahagian bahagian A dan 4 soalan bahagian B. So dia ada bahagian lah. Untuk nombor 2, dia ada bahagian A. Okay, kemudian ada bahagian B. Okay, untuk bahagian A berapa soalan dia kena pilih? Okay, bahagian A dia kena pilih 2 soalan daripada 3. Okay, so jumlah semua sekali ialah ada 3 soalan tapi dia hanya perlu jawab 2. Okay, peperiksaan kan? So bahagian A dengan bahagian B wajib jawab. So mesti darabkan dengan bahagian B
Berapa soalan daripada bahagian B? Ada 6 soalan dan dia hanya perlu jawab 4 sahaja. 4 daripada 6. So 4 sahaja dia perlu jawab. Okay. So berapa? 45. Okay. So semua sekarang ni ialah 45. Boleh? Okay, dia sama macam pilatur. N tu mesti lebih besar daripada R ataupun sama nilai. Okay, next. Kita tengok soalan nombor 3. Okay, terdapat 5 orang graduan lelaki dan 6 orang graduan perempuan. Okay, lelaki ada 5, perempuan ada 6. Okay, menghadiri sesi temuduga di sebuah syarikat. Okay, cari bilangan cara bagi majikan memilih. Okay, dia nak berapa orang? 7. Okay, dia ada syarat ni. So, syarat yang pertama, semua graduan lelaki dan 2 graduan wanita. Maksudnya ada graduan lelaki tu semua dia ambil graduan lelaki tu. So, untuk 3, A. Semua graduan lelaki tu dia ambil. So, semua graduan lelaki tu ada 5 graduan lelaki. Okay. Total mesti 7. Jangan lebih daripada tu. Sebab dia dah kata dah memilih 7 orang. So, 5 dah dia ambil. Semua lelaki. So, baki adalah perempuan kan. So, 2 mesti perempuan. 7. Okay. So, cara dia graduan lelaki ada 5. So, gabung dengan untuk 5 tempat. So, darab satu baris kan. So, perempuan ada 6 orang. So, hanya dia nak 2 sahaja. Okay. Sebab mesti 7. So, jawapan? 15. 15. Okay. Kalau awak tengok kat sini, tengok sini. Bawah ni, tempat ni, bawah ni yang dipilih, mesti hasil tambah 2 ni mesti ialah 7 orang. Ikut tempat yang disediakan tu. Okay? Okay. Boleh? Okay, kita tengok yang B pula. Okay, B sekurang-kurangnya 5 orang perempuan. Sekurang-kurangnya apa maksudnya? Paling kurang 5. Lebih? Boleh? Boleh lah. Paling sikit 5 orang. Tu paling sikit. So, 5 boleh. 5 perempuan boleh. Ataupun 6 perempuan boleh. Okay, 7 boleh tak? Ikut pada bilangan perempuan lah. Tak mungkin 7 sebab perempuan bilangannya hanya ada 6. Janganlah lebih daripada bilangan dia. So, hanya kemungkinan yang boleh ada 2. Sama ada 5 perempuan ataupun 6 perempuan. Okay. So, untuk 5 perempuan, gabungan dia mesti ada lelaki kan? Okay. Sebab dia mesti cukup 7. Ni, bilangan dia mesti 7. So, kalau 5 perempuan dah masuk, baki lagi 2 tempat ialah untuk kita masukkan lelaki. Kita cukupkan. So, 5 perempuan. So, baki dia akan jadi 2 lelaki. So, cara nak tulisnya ialah perempuan ada 6. Kan? Untuk yang ni. 6. Tapi hanya dia nak
5 orang sahaja. Okay, so darab dengan lelaki 2 tempat sahaja yang diperlukan. Tapi lelaki ada berapa orang? Ikut bilangan asal dia ada 5. Dan gabungkan hanya perlukan 2 sahaja. So jawapan dia dapat 60. Betul? Betul cikgu. Okey. Itu untuk yang pertama. Ni. Ni untuk yang ni. Okey. Untuk yang kedua. Yang kedua ni. Yang kedua ni. 6 perempuan. So 6 perempuan. 6 perempuan jadi apa? 6 perempuan. Dan selebihnya. Dia mesti 7 kan? So 1 sahaja lelaki. So macam mana kita nak ni? So ni. Jumlah perempuan ada 6. So gabung 6 tempat. So darab lelaki ada 5 orang. So 5 hanya untuk 1 tempat sahaja yang diperlukan. Ikut pada syarat yang ke atas tu lah yang saya bulatkan warna biru ni. Okay. So jawapan dia 5. 5. Okay. Nampak tak? Okay. So ini ada 2 kemungkinan. Okay. Ni. So ni yang pertama. Ini yang kedua. Ada 2 kan? Hasil yang sepatutnya. So kita ambil 60 tu. Yang ni dengan ni kita tambahkan. Samalah macam Pilatus sebelum ni juga. So 60 tambah dengan 5. So jawapan dia 65. Okay. Tengok nombor 2 tu. Soalan nombor 2. Okay, sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada 5 orang ahli perlu dipilih daripada, dia nak berapa? 5. Bentuk 5 ahli. Okay, limit dia hanya 5 saja, jangan lebih daripada ni. Yang perlu dipilih daripada 5 lelaki dan 3 orang wanita. Okay, so syarat dia cari bilangan jawatankuasa yang boleh dibentuk 3. Tiada syarat. Okay, untuk yang kedua. So tiada syarat. Tadi je dah nak pilih berapa pun. Okay, tapi jumlah keseluruhan. Jadi tak ada cakap lelaki nak berapa, perempuan nak berapa, tak ada kan. Okay, so total bilangan yang dia perlu ambil daripada calon. Ada berapa calon sepatutnya? Okay, 5 lelaki dengan 3 perempuan kan. So semua sekali ialah 8 orang dan dia hanya perlu untuk 5 tempat sahaja. So 8C 5. Okay, so jawapannya 50. Nah, betul. Okay, itu untuk A. Tak ada syarat. Ambil je semua 8 orang. Susun gabungan untuk 5. Okay, yang kedua, tengok B tu. Okay, daripada 5 orang ahli yang patutnya dipilih tu, mesti mengandungi 3 lelaki dan 2 perempuan. So untuk B, 3 lelaki, 2 perempuan. So untuk 3 lelaki ni, lelaki ada berapa orang? Lelaki ada 5. So 5, kita hanya nak 3 sahaja. So darab dengan perempuan tu ada berapa? Perempuan ada 3.
Ni 3 orang perempuan. So, perempuan hanya kita nak isi 2. So jawapan 30. 30. Okey, tu syarat dia. Dah, tak ada syarat dah. Itulah jawapan dia, 30. Okey, so C. Okey, daripada ahli 5 orang tu, mesti mengandungi tidak lebih daripada seorang. Tak lebih daripada, maksudnya jangan lebih daripada seorang. Dia nak ni. Maksudnya, mesti jangan lebih. Kurang daripada berapa orang? 1 lah. 1 perempuan. So, sama ada boleh 1 perempuan ataupun tak ada perempuan. Kosong perempuan. Faham tak? Jangan lebih daripada 1. Kosong boleh ataupun 1. Kalau 2 perempuan boleh? Tak boleh. Sebab 2 tu dah lebih daripada seorang. So ada 2 kemungkinan lah. Sama ada 1 perempuan ataupun tiada langsung perempuan. So untuk yang pertama. Okay, yang ni yang kedua. So untuk yang pertama. Syarat dia ialah 1 perempuan. Okay, kalau 1 perempuan je tak cukup. Mesti ada 5 ahli. Ni syarat dia. Dia mesti ada. Dia pilih 5 orang. So baki dia kita masukkanlah lelaki. So gabungkan dengan lelaki. Kalau 1 tempat dah masuk untuk perempuan. So baki ialah ada 4 tempat untuk lelaki. Okay. Untuk yang pertama. Kalau 1 perempuan. So untuk perempuan. Berapa orang perempuan keseluruhan? Perempuan ada 3. So hanya perlukan 1 sahaja. So darab dengan untuk lelaki ada 5 dan hanya perlu 4 tempat. So awak ikut je yang 1P4L tu. Maksudnya perlukan berapa tempat. So berapa jawapan? Dapat 15. Okay. Okay. Yang kedua. Okay. Tengok yang kedua ni. Yang kedua ni. Tadi yang pertama. Sekarang kita tengok yang kedua ni. Okay. Yang kedua. Dia kosong perempuan. Okay. So kalau kosong perempuan. Dia tak mesti pilih ahli jawatankuasa mesti 5 kan. So jadi lelaki akan jadi 5. Okay. So untuk perempuan ada berapa perempuan? 3 perempuan. Tapi kita tak nak pilih pun. Kosong. So darab dengan lelaki. Bilangan dia memang 5. So tempat yang untuk yang diisi ialah 5. So jawapan 1. Okay. Okay, untuk kes yang soalan C ni dia ada 2 cara kan. Okay. Ni. Jadi kita buat apa ni? Kita tambahkan. So kaedah yang pertama ada 15. Kaedah yang kedua kita dapat 1. So jawapan dia 16. Ni dengan yang ni kita tambahkan. So dapat dapat 16.